Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Jumpa lagi kita. Kali ni kita akan sambung buku teks sains tahun 5 KSSRC Makan dengan muka surat yang ke-8. Okey, kalau sebelum ni kita belajar, kita ingat semula tentang semua kemahiran proses sains kan? Okey, sekarang ni pada muka surat ke-8 kita nak menggunakan kemahiran proses sains untuk menyelesaikan masalah. Okey, dalam buku teks ni dia menceritakan tentang 4 orang rakan tu lah, Anna, Ravi, Chan dan Melia. Okey, dia menghadapi masalah. Apa masalah dia? Jom kita tengok dan macam mana mereka menggunakan kemahiran proses sains untuk menyelesaikan masalah mereka. Okey. Mereka berada di satu taman sedang bermain buih air. Nampak? Kawan-kawan, nampaknya buih sabun kita lebih cepat pecah berbanding dengan buih sabun mereka. Kemudian Chan cakap, pada pendapat saya, mereka menggunakan campuran bahan tertentu. Saya ada baca melalui internet bahawa penambahan gliserin atau tepung ubi kayu ke dalam larutan sabun dapat menjadikan buih sabun tidak mudah pecah. Anna pun jawab, daripada Melia tadi. Ya Melia, pasti lebih seronok jika buih sabun kita tidak pecah. Bagaimanakah kita dapat menghasilkan buih sabun yang lambat pecah? Sebenarnya Anna tanya dulu. Tu Chan jawab kan? Ravi di bawah pun berkata-kata juga. Jika begitu, mari kita bancuh semula larutan sabun kita. Mari kita campurkan gliserin ke dalam larutan itu nanti. Kita jalankan uji kaji untuk mendapatkan kuantiti gliserin yang sesuai. Mereka nak mendapatkan cara untuk melihat buih sabun mereka lebih lama berbanding dengan sekarang lah. Mungkin mereka tiup je. Asalkan angin tiup, dia meletup kan. Tak seronok lah kan. Okay, maka masalah dekat sini adalah mereka nak dapatkan buih sabun yang tahan lama. Kan. Jadi kita lihat pada muka surat seterusnya. Sebelum tu, ini ada berceritakan di bawah ini. Okay. Muka surat 8 ni 1.1.3, 1.1.7 sehingga 1.1.12. Itu apa dia kemahiran proses yang kita nak belajar tu. Kita lihat kat sini. 1.1.3 adalah mengukur dan menggunakan nombor dengan menggunakan alat dan unit piawai yang teknik yang betul. Jadi mengukur dengan menggunakan nombor. Kemudian 1.7 semua tu menggunakan perhubungan ruang dan masa. Lepas tu nombor 1.1.8 mentafsir data. Nombor 1.1.9 mendefinisi secara operasi. Kemudian mengawal pemulih ubah dan juga membuat hipotesis. Dan yang ke-12 mengeksperimen. Ingat lagi kan? Okey. Mari kita sambung. Jadi, pada pendapat saya, Ana cakap, semakin bertambah kuantiti gliserin, semakin bertambah tempoh yang diambil oleh buih sabun untuk pecah. Nampak tak? Dia membuat hipotesis sebenarnya, kesimpulan awal. Dia kata kalau kuantiti gliserin ni bertambah, maka tempoh dia lagi lambat. Jadi, kena banyaklah kalau nak ni kan, kalau nak bagi tahan lama. Itu dia cakap. Okay? Itu adalah hipotesis dia. Saya setuju, Ana. Pernyataan kamu itu merupakan hipotesis untuk uji kaji kita nanti, kan? Saya cadangkan kita hanya menggunakan cecair pencuci pinggan untuk menghasilkan larutan sabun. Jangan berlengah lagi. Kawan-kawan, mari kita jalankan eksperimen. Mereka pun membuat eksperimen. Maka ini adalah eksperimen mereka. Tujuan mengkaji hubungan antara kuantiti gliserin dengan tempoh yang diambil oleh buih sabun untuk pecah. Mengkaji hubungan antara kuantiti gliserin. Kuantiti gliserin adalah PM, pemboleh ubah dimanipulasikan, dengan tempoh yang diambil. Tempoh yang diambil oleh buih sabun untuk pecah, itu adalah PB ataupun pemboleh ubah bergerak balas. Okay, ayat tujuan ni ingat kerana ayat ini sama saja. Okay, cuma kita letak PM dan PB yang sesuai dengan eksperimennya. Okay, pernyataan masalah. Adakah kuantiti gliserin mempengaruhi tempoh yang diambil oleh buih sabun untuk pecah? Maksudnya dia punya pernyataan masalah dia, pernyataan masalah dia adalah dia nak tahu gliserin ni kalau banyak ke kalau sikit ke, adakah dia mempengaruhi. Mungkin kalau banyak dia lagi tahan lama ke, tak tahan lama ke, tak payah letak lagi tahan lama ke, kan. Jadi mereka nak kaji tentang itu. Itulah penyelesaian masalah. Kemudian hipotesis, semakin bertambah kuantiti gliserin, semakin bertambah tempoh yang diambil oleh buih sabun untuk pecah. Ini adalah yang Ana buat tadi. Okay, hipotesis ataupun kesimpulan awal. Semakin bertambah tu perubahan kan. Kuantiti gliserin tu adalah
PM, okey, kuantiti gliserin. Kemudian semakin bertambah perubahan lagi tu, tempoh masa yang diambil oleh buih sabun untuk pecah itu adalah pembuli ubah bergerak balas. Jadi ayat hipotesis macam ni, semakin ataupun jika maka. Okey, kita lihat pada nombor 4, menentukan pembuli ubah. Jadi yang dimanipulasikan tadi telah pun kita tahu iaitu kuantiti gliserin, iaitu yang kita ubah-ubah. Okey, yang kita ubahkan mungkin sikit, kuantiti dia banyak. Ingat, kita tak boleh jawab gliserin, kita kena tulis kuantiti gliserin. Sebab gliserin tu apa? Kuantiti dia. Parameternya adalah kuantiti. Yang bergerak balas adalah tempoh yang diambil oleh buih sabun untuk pecah. Maksudnya kita nak tengok apa yang kita nak catatkan nanti. Tempoh dia lah. Kita nak catat pakai apa? Kita ambil masa. Jadi itu adalah bergerak balas. Kemudian yang dimalarkan, jenis cecair pencuci. Yang ni yang kita takkan ubah. Jenis cecair pencuci pakai cecair yang sama. Isi padu air pun kena letak yang sama. Saiz buih sabun yang terhasil. Kita nak kena buat saiz buih sabun yang sama. Macam mana tu? Nak kena sama saiz buih sabun dia kan? Dan kelajuan angin di persekitaran. Maksudnya kita kena buat dekat tempat yang sama. Barulah valid eksperimen ini. Okey. Kemudian yang kelima, alat dan bahan. Gogel keselamatan, silinder penyukat, jam randik mesti ada silinder penyukat. Kenapa alat yang kita senaraikan kita mesti guna. Contoh gogel keselamatan mungkin untuk mata takut kena buih kan. Jadi silinder penyukat, jam randik, bekas plastik bersama-sama penutup. Okay, bekas plastik dengan penutup. Kenapa ada penutup? Nanti kita tengoklah. Penyedut minuman, sudu besar, air, cecair pencuci pinggan dan gliserinnya. Okay. Langkah-langkahnya. Okay, mula-mula kita lakukan eksperimen di kawasan yang kurang berangin. Jangan cari tempat yang berangin sangat. Nanti kan susah nak buat belon dia tu. Kan? Buih dia. B. Pakai gogel untuk melindungi mata. Okey, kemudian nampak ni bahan-bahan dia. Sediakan larutan sabun dengan menggunakan 200 ml air dan 50 ml cecair pencuci pinggan. 200 ml air. Itu nanti kita malarkan. Kita sama. Semua kita guna 200 ml air dan 50 ml cecair pencuci pinggan. Sama. Kemudian aduk rata larutan tersebut tanpa menghasilkan buih. Okey, maksudnya kita akan gaulkan dulu 200 ml dengan 50 ml cecair. Kemudian kita tambahkan satu sudu besar gliserin ke dalam larutan sabun. Kita dah gaul. Kita tambah satu sudu besar. Satu saja. Okey, aduk rata. Okey, larutan tersebut tanpa menghasilkan buih. Jangan hasilkan buih. Kita aduk je sampai rata. Kemudian bila dah sudah, biarkan larutan tersebut selama 4 jam pada suhu bilik. Kita tinggalkan 4 jam ya tuan-tuan. Bukan 4 minit, bukan 4 saat, bukan 4 tahun. 4 jam je. Kemudian dah sudah 4 jam, kita akan celup penyedut minuman. Ni guna penutup tadi. Kan? Jadi kita celupkan penyedut minuman ke dalam larutan dan letakkan bahagian hujung. Okay, celup, kita letak bahagian hujung penyedut pada penutup bekas plastik tadi. Okay. Ini ada nota sikit. Gliserin digunakan untuk menjadikan buih tahan lama. Gliserin boleh dibeli di kedai perkakasan kek atau farmasi. Ni cikgu-cikgu yang nak buat. Boleh carilah. Kemudian, sambung tadi cerita. Bila kita tiup buih, dia akan memenuhi bekas permukaan penutup tadi. Itu gunanya yang kita nak dapatkan sama saiz tu. Kan, sama saiz belon dia. Ataupun buih dia. Jadi dia tiup sampai jadi buih. Kemudian setelah itu mulakan jam randik dengan serta-merta. Siap saja terus tekan jam randik. Kemudian kita tunggu, catatkan tempoh yang diambil oleh buih sabun untuk pecah ke dalam jadual. Kita akan buat jadual. Okey, jadual ni yang sebelah kiri kuantiti gliserin sudu besar iaitu PM, dan yang sebelah kanan tempoh masa yang diambil oleh buih sabun untuk pecah iaitu PB. Kita akan catatkan di situ. Okey. Kemudian ulang langkah C dan langkah H dengan menambahkan 3 sudu besar gliserin dan 5 sudu besar gliserin ke dalam setiap larutan sabun. Okey, mungkin dia tak nak buat 1, 2, 3. Dia buat 1, 3, 5. Sebab nak melihat kepada perbezaan yang ketara lah. Kalau 1, 2, 3, 4, 5 mungkin tak berapa beza kan. Jadi itu cara yang dia ajar dalam buku teks. Okey, ini adalah datanya. Okey, di mana data, seperti yang saya kata tadi, sebelah kiri mestilah kuantiti gliserin sudu besar iaitu PM dan di sebelah kanannya adalah PB yang telah dituliskan di situ. Kemudian kita mentafsir data. Okay, berdasarkan kuantiti gliserin yang digunakan dalam eksperimen ini, sebanyak berapa sudu besar gliserin diperlukan untuk menghasilkan buih sabun yang paling lambat pecah. Tengoklah kalau buat nanti. Tapi bagi pendapat saya lah, sama dengan Ana punya hipotesis tadi, iaitu sebanyak 5 sudu besar. Kan? Tempoh masa yang diambil oleh buih sabun untuk pecah adalah selama, yang ini awak nak jawab, awak kena buat eksperimen dia.
Okey, tapi kalau untuk sebagai pembelajaran saja, kalau kita tak buat eksperimen ni, mungkin kita ambil kuantiti gliserin 1, tempoh masa untuk pecah mungkin 30 saat. Okey, kemudian yang 3 kita boleh buat 50 saat. Kemudian yang 5 mungkin 1 minit 20 saat. Jadi kita buat 1 minit 20 saat tu, kita buatlah 80 saat. Jadi yang pertama 30 saat, yang ketiga 50 saat, yang kelima mungkin 60 saat ke, 90 saat ke, 65 saat ke, tak kisah. Okey? Itu kalau berdasarkan jawapan yang kita agak sajalah. Kalau nak buat betul-betul, gunakan eksperimen yang betul. Boleh buat kat rumah. Okey? Jadi kesimpulannya, adakah hipotesis itu diterima atau ditolak? Kalau betul lah yang lagi banyak gliserin tu macam Ana cakap tadi, dia lagi tahan lama, maka kita tulis kat situ hipotesis diterima. Okey, kalau tidak, kita buat tidak diterima lah. Okey, kemudian kesimpulannya, semakin apa kuantiti gliserin, semakin apa tempoh masa. Kesimpulan adalah ayat yang sama dengan hipotesis Ana tadi. Kan? Ingat tak tadi dia ada buat semakin-semakin ni saya cakap kan? Jadi, semakin, kalau Ana punya jawapan tadi betul, semakin bertambah kuantiti gliserin, semakin bertambah ataupun semakin lambat tempoh masa yang diambil oleh buih sabun untuk pecah. Saya ulang, semakin bertambah kuantiti gliserin, semakin lambat ataupun semakin lama ataupun semakin bertambah tempoh yang diambil oleh buih sabun untuk pecah. Nampak tak? Ayat dia sama je. Tak susah kan? Jadi kat sini ada sedikit perbincangan. Apakah itu perhubungan ruang dan masa tadi? KPS tadi. Kat mana kita guna dia? Ini nampak dia kata, bagaimana kita nak dapatkan perkaitan antara perhubungan ruang dan masa dalam aktiviti ini? Sebenarnya ruang dan masa ini adalah, dia kata, Ana cakap, dalam situasi ini, semakin bertambah saiz buih sabun, semakin bertambah tempoh masa yang diambil oleh buih sabun untuk pecah. Yang ayat semakin-semakin tadi tu, hipotesis dia tu, itu adalah perhubungan dan ruang dan masa. Maksudnya, masa tu bertambah, buih sabun semakin bertambah saiz buih, semakin bertambah tempoh masa yang diperlukan untuk pecah. Itu dikata berkenaan dengan saiz buih sabun. Betul ke? Sebab tadi kita cerita tentang saiz kita tetapkan kan, kita guna gliserin kan. Jadi kita boleh bincangkan dekat perhubungan ruang dan masa ini. Okey, kemudian mendefinisi secara operasi. Bagaimana pula kita mendefinisi secara operasi tempoh ketahanan buih sabun? Apakah itu tempoh ketahanan buih sabun? Apakah yang kita nak tahu mana yang tahan lama? Mestilah berdasarkan masa kan. Masa yang lagi tahan lama, itulah masa yang lama untuk letup, itulah yang paling lama tempoh ketahanan dia. Jadi kita tengok Chan jawab. Ketahanan buih sabun boleh didefinisikan sebagai tempoh yang diambil oleh buih sabun sehingga buih itu pecah. Itulah ketahanan dia. Okey? Boleh faham tak? Yang kat atas ni tadi dikata semakin bertambah saiz buih sabun, semakin bertambah tempoh. Saya rasa ini bukan semakin bertambah saiz, semakin bertambah gliserin yang digunakan. Sebab saiz tadi kita malahkan. Betul tak? Mungkin ada kesilapan kat sini. Okey, kita teruskan di muka surat ke-13. Maka muka surat 13 menunjukkan bahawa laporan dan telah disiapkan. Okey, laporan eksperimen. Nampak? Tengok kat kertas tu nampak kan? Boleh baca sebenarnya. Kalau kita buka buku teks, sebab saya zoom. Boleh tulis balik ni kalau ikutkan. Okey. Nampak? Ini adalah yang dijawab oleh Ana. Kita tengok berkenaan dengan kuantiti gliserin. Bukannya berkenaan dengan saiz kan? Jadi Ana cakap, kawan-kawan, sekarang eksperimen ini telah berjaya. Saya cadangkan agar kita menghasilkan lebih banyak larutan sabun ini untuk dijual semasa minggu keusahawanan nanti. Bagus cadangan kamu, Ana. Keuntungan yang diperoleh nanti dapat kita gunakan untuk membantu menceriakan taman sains sekolah kita. Mereka membuat, boleh kata macam nak buat projek pula keusahawanan. Jadi ada elemen keusahawanan kat situ untuk dia buat buih sabun untuk dijual. Okey, bagus mereka ni. Okey, jadi ini adalah soalan yang diberikan pada muka surat 13. Apakah tujuan penyiasatan? Apa tujuan penyiasatan ni? Kemudian, apakah pemerhatian yang didapati apabila buih sabun dengan satu sudu gliserin ditiup dan dibiarkan beberapa ketika? Berikan inference. Kenapa? Iaitu apakah sebab dia berdasarkan pemerhatian kamu? Okey, kita cuba jawab dulu. Okey, sebenarnya jawapan tadi kebanyakannya dah ada kat atas. Berikan inference. Nyatakan pembuli ubah pun dah ada kat atas. Apakah perhubungan antara kuantiti gliserin dengan tempoh yang diambil oleh buih sabun untuk pecah pun dah ada kat atas. Hubungan tadi yang kesimpulan lah. Okey, inference sebab kenapa balon tu cepat pecah. Contohnya kan, kenapa yang lagi banyak gliserin lagi cepat pecah.
Okay, jadi soalan-soalan ni sama je dengan report yang ada dekat atas yang kita dah bincangkan tadi. Okay, jadi boleh dapat jawapan ni berdasarkan report atas. Okay, kemudian cikgu dia kata apa lagi? Rancang dan jalankan eksperimen baru dengan menggunakan jenis cecair pencuci yang lain seperti cecair mandian badan dan cecair pencuci tangan. Gunakan juga bahan lain seperti tepung jagung dan tepung ubi untuk menjadikan buih sabun lebih tahan lama. Okey, jadi mungkin kita boleh buat eksperimen. Cikgu ni cadangkan, apa kata kita buat eksperimen, kita tadi guna pencuci lain kan, kita tukar pula dengan pencuci lain. Maksudnya kita manipulasikan pencuci pula, jenis cecair mandian ataupun cecair pencuci tangan ataupun pencuci yang lain. Okey, ataupun kalau kita nak malarkan, kita nak tetapkan mencuci, kita tukar pula. Tadi kita guna gliserin, sekarang ni kita manipulasikan bahan yang digunakan tambahan tu, iaitu kita ganti dengan tepung jagung atau tepung ubi atau apa-apa sajalah yang kita rasa kita nak buat. Jadi eksperimen ni boleh dijalankan di sekolah. Jadi kalau anda buat, anda bolehlah kongsikan bersama kami dekat komen di bawah ya. Seronok eksperimen ni. Jadi awak kena ingat yang penting adalah pemboleh ubah, manipulasi, bergerak balas dan dimalarkan. Maka senanglah untuk kita membuat penyiasatan ini. Okey, faham? Okey, itu saja untuk hari ini. Kita akan sambung lagi pada episod akan datang dengan muka surat 14 dan seterusnya lah. Jadi tolong subscribe untuk mendapatkan maklumat terkini daripada saya. Okey, Assalamualaikum dan selamat sejahtera.